Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan tentang sumbangan tamadun Islam di Malaysia. Apa itu tamadun Islam? Tamadun Islam merupakan sebuah tamadun yang amat berbeza dengan tamadun-tamadun dunia lain. Ilmuwan serta cendekiawan Islam seperti Ibn Sina, Avicenna, Ibn Rushd atau Al-Khwarizmi telah menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi dunia. Malahan, pembangunan ilmu dalam dunia Islam telah diakui sebagai pemangkin kepada zaman pembaharuan ataupun dalam bahasa Inggerisnya Renaissance. Khasnya Eropah telah mengambil inisiatif besar menterjemah malah mempelajari pelbagai genre ilmu dari dunia Islam Sepanyol dan wilayah lain-lain di Timur Tengah. Ilmu-ilmu yang diterjemah itu melawati ilmu-ilmu falsafah, perubatan, astronomi, matematik, logik, akhlak, kimia dan juga algebra. Dan dalam pada itulah lahirlah Universiti Naples, Bologna, Universiti Paris, Oxford dan akhirnya Eropah berjaya melepasi zaman kelap meluncur menuju zaman pembaharuan. Dan ilmu-ilmu dari dunia Islamlah telah membawa kejayaan kepada bangsa Eropah. Tamadun Islam berkembang dari semenanjung tanah Arab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas menerima wahyu pertama di Gua Hira pada hari Isnin 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Kerajaan Islam pertama di dunia berada di Madinah semasa baginda berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan besar kepada tamadun dunia dalam pelbagai bidang. Kita lihat apakah sumbangan tamadun Islam di Malaysia. Antara sumbangan tamadun Islam di Malaysia ialah wujudnya institusi pendidikan agama Islam. Pendidikan secara lazimnya memainkan peranan yang penting dalam proses pembinaan sebuah negara dan umat. Ianya menjadi saluran yang penting bagi penerusan budaya sesuatu bangsa di samping membentuk dan melahirkan tamadun bangsa dan negara. Pendidikan menurut Islam ialah suatu proses berterusan untuk merubah, melatih dan mendidik akal jasmani dan rohani manusia berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Institusi pendidikan ini diwujudkan bertujuan untuk membangunkan umat Islam di Malaysia serta memberi peluang kepada setiap masyarakat untuk melihat luasnya pengajian Islam. Penyebaran ajaran Islam melalui institusi ini banyak merubah corak pemikiran dan sosial budaya masyarakat Melayu. Ilmu agama Islam telah membuat ajaran yang lebih lengkap, rasional dan logik. Institusi yang wujud sehingga ke hari ini memainkan peranan utama dalam hubungan sosial. Antaranya ialah masjid yang merupakan bukan sahaja tempat beribadah namun menjadi tempat menimba ilmu, membincangkan pelbagai masalah dan solusi serta hal-hal yang dihadapi masyarakat. Selain itu, madrasah yang wujud sebagai sebuah sekolah menggantikan masjid yang sudah tidak dapat menampung pendidikan dari segi ruang dan kelengkapan pembelajaran. Seterusnya, sekolah didirikan. Bezanya sekolah dan madrasah adalah institusi ini menggabungkan pemberian ilmu Islam dan ilmu akademik. Di peringkat rendah, kurikulum pendidikan Islam kebanyakannya tertumpu kepada ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang merangkumi ilmu tauhid, fiqh, Al-Quran, akhlak dan sejarah Islam. Pada peringkat menengah, pendidikan Islam biasanya diajarkan sebagai satu mata pelajaran sahaja. Untuk mengimbangi kefahaman Islam dengan arus perkembangan moden, sesetengah negeri menambahkan pendidikan Islam di sekolah menengah dengan mata pelajaran tasawuf Islam dan kemudian menambahkan pengetahuan mereka dengan pelajaran tamadun Islam pada peringkat pengajian tinggi. Sumbangan tamadun Islam di Malaysia yang kedua ialah perkembangan bahasa dan penulisan. Kedatangan Islam ke alam Melayu juga telah berjaya mematahkan bahasa Melayu dengan cara membentuk para penghuninya menuturkan perkara-perkara yang bersifat ilmiah, membicarakan persoalan metafizik, falsafah dan saintifik. Isu-isu sebegini sukar didapati sebelum kedatangan Islam. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantaraan dan bahasa ilmu di kawasan alam Melayu sekitar abad ke-15 Masihi hingga ke-17 Masihi.
Melaka contohnya sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa ketika itu dikunjungi oleh para pedagang dan pendakwah dari berbagai negara di dunia. Bahasa Melayu diguna pakai dalam pertuturan oleh berbagai bangsa yang datang dan berurusan di pelabuhan tersebut. Malah bahasa ini dikatakan telah menjadi salah satu bahasa umat Islam yang tertinggi bilangan penggunanya. Suatu hal yang sangat penting diberi tumpuan ialah aspek tulisannya. Kedatangan Islam di rantau ini telah memperkenalkan tulisan jari bahasa Melayu. Tulisan ini mempunyai hubungan yang rapat dengan tulisan atau huruf Arab sebagai bahasa Al-Quran dan huruf Farsi. Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu bertulisan jari tersebut, maka bermulalah perkembangan sastera tulisan. Sedangkan sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Dengan itu, fungsi penulisan dan kesusastraan telah bertukar daripada konsep berhibur semata-mata kepada pendidikan keilmuan. Apa yang jelas bahawa zaman kebangkitan Hasil Kesultanan Melayu Islam di alam Melayu, isu-isu yang diberi tumpuan dalam penulisan Melayu berkisar dalam 3 tema utama. Pertama, karya yang bertemakan tasawuf dan falsafah seperti hasil karya Hamzah Al-Fansuri. Kedua, karya kesusastraan yang terbentuk keagamaan dan ketatanegaraan seperti hasil karya Nuruddin Al-Ghanwi, Bukhari Al-Jahari dan lain-lain. Ketiga, kisah-kisah legenda Islam seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanifah dan lain-lain. Tema-tema yang dikemukakan ini membezakan pendekatan sebelumnya yang membicarakan tentang dewa-dewa dari pengaruh Hindu. Malah, ketokohan Hamzah Al-Fansuri dalam bidang penulisan sangat ketara sehingga dapat mewarnai alam intelektual di rantau ini. Mungkin kerana sifat-sifat intelektualisme yang begitu menonjol dalam karya-karyanya. Itulah yang menyebabkan Profesor Said Muhammad Najib Al-Atas meletakkannya sebagai bapa sastra Melayu moden dan sekaligus sebagai pelopor syair Melayu. Berikutan itu, perkara yang paling penting di sini ialah mengenai bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa pengucapan intelektual dengan abjad Arab Jawi sebagai media tulisannya. Hasil daripada kegiatan intelektualisme inilah bermulanya detik pembangunan rasionalisme yang tidak pernah berlaku di mana-mana pun sebelumnya di alam Melayu. Zaman ini juga telah membawa perubahan pada pandangan hidup dan dasar kebudayaannya serta mengubahnya dari dasar etnik kepada dasar suku. Undang-undang atau sistem perundangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan berbagai bentuk konflik dan kekecohan dalam masyarakat antara sama individu, kelompok atau antara individu dan kelompok dengan sistem keadilan yang telah ditentukan oleh masyarakat tersebut. Sebelum kedatangan Islam, perihal undang-undang institusi pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara berlandaskan peraturan daripada prinsip dan budaya Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan adat resam tempatan. Dengan kedatangan Islam, berlaku pengubahsuaian berasaskan hukum Islam dalam sistem pemerintahan. Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam di Asia Tenggara seperti Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Brunei. Dalam sesebuah kerajaan Islam, sultan merupakan khalifah Allah atau wakil Allah dipilih dan mereka harus menunaikan amanat yang digunakan oleh Allah, iaitu memerintah dengan adil. Hukum-hukum Islam menjadikan asas undang-undang yang dikuatkuasakan. Kedatangan Islam juga telah memperkembangkan undang-undang bertulis yang lain, iaitu Undang-Undang Faham, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Perak dan Undang-Undang Johor. Kesemua kitab perundangan ini menjadikan corak kepada perjalanan pemerintahan dan ketadbiran kerajaan di Malaysia. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka merupakan undang-undang bertulis yang mengandungi peraturan atau hukum dalam sesebuah masyarakat. Hukum Kanun Melaka mengandungi pelbagai bentuk hukuman kepada penderhaka dan pencuri. Contoh hukuman mati dikenakan kepada sesiapa yang mengingkari perintah sultan dan membunuh tanpa kebenaran sultan. Undang-Undang Laut Melaka merangkumi perkara-perkara berkaitan dengan laut seperti peraturan pelayaran, tata cara jual beli di atas kapal, bidang kuasa nakoda serta tanggungjawab pegawai kapal. Ajaran Islam diserapkan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Melaka. Undang-Undang Melaka ini berasaskan dua peraturan, iaitu peraturan adat
dan peraturan agama. Peraturan adat berlandaskan adat Temenggung, manakala agama berlandaskan mazhab Syafi'i. Antara kandungannya yang terpenting ialah merangkumi tanggungjawab raja dan pembesar, pantalaran di kalangan anggota masyarakat, pelaksanaan hukuman kesalahan jenayah dan awam, undang-undang keluarga, permasalahan ibadat dan muamalat serta hukum perhumaan. Undang-undang Islam yang terdapat di dalamnya secara jelas ialah undang-undang keluarga. Walaupun hukum Islam sepenuhnya tidak dijalankan di Melaka, tetapi hukum tersebut memang disedari oleh rakyat Melaka ketika itu. Barangkali dan undang-undang Islam telah memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri Melaka. Undang-undang Kedah terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu bahagian pertama memperkatakan tentang undang-undang pelabuhan yang berkaitan dengan perdagangan sama ada dalam atau luar negeri. Bahagian kedua, Pegawai Sebagai Pembera Datuk Seri Paduka Tuan atau Undang-Undang Seri Paduka Tuan. Ia mengandungi 16 pasal yang menunjukkan perhatian kepada hukum-hukum dan kesalahan mencuri, berjudi, berlaga ayam, besar candu, minum arak dan lain-lain. Bahagian ketiga pula menerangkan tentang undang-undang peraturan dalam istana termasuk adat istiadat, larangan-larangan yang mesti dipatuhi oleh rakyat, hak-hak istimewa golongan raja serta bidang kuasa seorang pegawai yang dilantik. Dan bahagian keempat agak bercampur aduk kerana berbagai-bagai perkara dimasukkan ke dalam bahagian ini. Ini termasuklah tentang minum emas, alat kebesaran masa pertawaran, adat meminangi raja, perihal tugas dan tanggungjawab pembesar negeri dan lain-lain. Jelaslah bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah memberi kesan yang besar dan meluas dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga dengan itu telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam di kalangan mereka secara berkesan, sekaligus dapat mengangkat martabat mereka ke tahap yang lebih baik dan bermaruah. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, baik di kalangan individu, keluarga, masyarakat atau negara. Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat alam Melayu seperti akidah atau agama, sosial, politik, pemikiran, perundangan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ciri-ciri sosial Islam telah mengambil tempat secara beransur-ansur di tanah Melayu, menggantikan ciri-ciri sosial Hindu yang diamalkan pada zaman dahulu. Tamadun Islam yang keempat ialah pembaharuan dalam aspek sosial. Ciri-ciri sosial Islam telah bertapak secara beransur-ansur yang akhirnya berjaya mengambil tempat ciri-ciri sosial Hindu yang menguasai masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Setelah kedatangan Islam di tanah Melayu, konsep kasta yang merupakan konsep berasaskan cara hidup agama Hindu tidak lagi relevan di mata masyarakat. Hal ini adalah kerana konsep dalam Islam yang menilai taraf dan kedudukan manusia yang berasaskan iman dan ketakwaan dan bukan kepada pangkat dan darjat seperti amalan seperti yang diamalkan dalam sistem kasta. Ciri sosial Islam mempengaruhi tata tertib kehidupan harian seperti cara berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik dalam masyarakat setempat. Islam yang membawa maksud aman juga menyeru kepada semua puak manusia untuk hidup secara aman dan harmoni serta mewujudkan perpaduan. Daripada semangat perpaduan ini, wujudlah konsep dalam Islam yang menunjukkan bahawa seluruh umat Islam di dunia adalah bersaudara. Perkara ini juga telah mewujudkan perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman penjajahan untuk mengusir keluar penjajah daripada tanah Melayu. Masyarakat juga dididik dengan hukum hakam dan peraturan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Melalui pengaplikasian hukum-hukum dan peraturan ini, terbentuklah nilai akhlak yang mulia dan harmoni dalam hubungan sosial dalam kalangan masyarakat dalam tanah Melayu. Keharmonian antara masyarakat ini dikuatkan dan disempurnakan lagi dengan aktiviti-aktiviti seperti gotong royong dan menerusi sifat saling bantu-membantu. Pemakaian masyarakat Melayu juga setelah kedatangan tanah Melayu adalah lebih sopan dan tertutup. Selain itu, kedatangan tamadun Islam
juga telah menyebabkan tubuhnya infrastruktur dan institusi baru seperti masjid, surau dan madrasah. Institusi-institusi ini bukan saja digunakan sebagai pusat untuk beribadat tapi juga sebagai tempat untuk menjalinkan hubungan sosial dengan masyarakat dan tempat untuk menimba ilmu bagi masyarakat di tanah Melayu.